Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa abu zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asina wa la tusir alaina wardina warda anna ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pengurusi Setali Ahli Jawatan Kuasa Surau Jawahar Taman Sentosa, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, orang-orang alim, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal soleh, diberikan usia yang barakah, kesihatan tubuh badan, disembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan, dipermudahkan segala urusan hidup dan urusan rezeki, dijauhkan daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup, ancaman wabak dan musibah. Dan kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT eratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sama kita umat Islam di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada hari ini, pertemuan-pertemuan kita sebelum ini dan pertemuan yang akan datang adalah pertemuan-pertemuan yang dapat membawa kita ni masuk ke dalam syurga bersama-sama insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, malam ni kita solat maghrib jemaah diikuti dengan zikrullah dan doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah SWT perkenankan dan dimasukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertuah masuk syurga sama-sama insya-Allah. Dan alhamdulillah berjumpa balik kita setelah 3 bulan saya fikir. Dia kuliah sebulan sekali ni ikut nasib. Kalau dia jumpa, jumpalah. Kalau tak jumpa, jumpa bulan depan. Gitulah. Jadi nak ceritanya 3 bulan dah kita tak jumpa, lebih kurang begitulah. Dan kalau tanyanya agaknya tajuk yang paling last kita bincang tentang bab sirah ni bab apa agaknya. Kita cerita tentang proses kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa yang berlaku, peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku sebelum kelahiran Nabi itu namanya irhas. Selepasnya Nabi diutus menjadi rasul, maka itu dinamakan sebagai mukjizat. Ini yang kita bicarakan yang lepas lah. Termasuklah peristiwa yang mana Abrahah, tentera bergajah yang diutus, yang diketuai oleh Abrahah itu tentera bergajah yang berasal daripada Utopia, benua Afrika sana. Kerajaan Habasyah telah membekalkan sejumlah gajah-gajah daripada Afrika, mengikut sebagian pendapat benua Afrika, untuk dibekalkan kepada Abrahah bin Asram, iaitu pembesar Yaman yang diberikan tanggungjawab oleh Raja Habasyah untuk mentadbir Yaman. Tetapi kita lihat peristiwa bagaimana Abrahah itu telah mempunyai niat-niat jahat kepada orang-orang Mekah, disebabkan Mekah itu maju, disebabkan terdirinya satu bangunan yang pernah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail yang namanya Kaabah. Jadi dia buat satu bangunan, dia agama Nasrani, dia buat satu kuil, satu gereja, sebiji bentuknya macam Kaabah, itu jauh lebih tinggi, yang dinamakan sebagai Qalishi ataupun Qulaish. Dah dibina bangunan yang tinggi itu pun orang tak datang juga ke Yaman. Rasa sakit hati dalam diri dia, akhirnya berlakulah peristiwa serangan tentera bergajah Abrahah. Abrahah ni bukan tujuan nak menyerang Mekah itu kepada orang-orang Mekah, tetapi tujuan dia cuma nak runtuhkan bangunan Kaabah itu. Maka datuk Nabi SAW yang namanya Abdul Muttalib ataupun nama sebenarnya Syaibah itu telah memberitahu kepada Abrahah, Kaabah ini mempunyai pemiliknya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Biarlah pemilik Kaabah ini yang mempertahankan Kaabah itu. Betul rupanya seperti mana dinyatakan dalam surah Al-Fil, didatangkan toiran ababil, burung-burung ababil
yang membawa batu-batu dan jatuhkan batu tu kena saja kulit, dia jadi macam asid seperti mana daun-daun yang dimakan ulat. Ini disebut di dalam Al-Quran. Kemudian tahun itulah maka Nabi SAW tu dilahirkan. Ada lagi peristiwa-peristiwa yang kita telah bincangkan yang lepas, keajaiban-keajaiban malam nak bersalin itu. Siti Fatimah iaitu ibu Nabi SAW itu telah bermimpi keluar cahaya daripada perutnya, menggambarkan satu perkara, satu benda yang menggambarkan akan lahirlah seorang yang mulia, iaitulah Nabi akhir zaman. Jadi gitu. Jadi itu adalah irhas. Mukjizat ini adalah peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku selepas Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, ataupun Nabi-Nabi yang lain apabila dilantik menjadi Nabi atau Rasul, maka mereka ini akan mana benda-benda pelik yang datang itu adalah namanya mukjizat. Sebelum dilantik menjadi Nabi ataupun Rasul itu, maka itu dinamakan irhas. Kalau dia berlaku kepada orang-orang alim, maka itu namanya karamah. Cuma bahasa Indonesia tu kadang-kadang benda pelik-pelik tu yang berlaku pada orang-orang alim tu dipanggil mukjizat juga. Tapi kita orang Melayu ni di Malaysia ni kita panggil tu sebagai karamah. Contohnya zaman Nabi Allah Musa, zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kan nak dipindahkan istana Balqis tu. Yang nak dipindahkan, maka istana Balqis itu sebenarnya kalau nak dipikir-pikir istananya tu memang tak logik lah. Tetapi masa itu Nabi Allah Sulaiman bertanya kepada di kalangan jin dan juga manusia, siapa di kalangan kamu yang dapat pindahkan istana Balqis itu dalam tempoh yang paling cepat. Sebab Puteri Balqis tu, dia dalam Ratu Balqis tu dalam perjalanan ke Palestin pada ketika itu. Jadi nak sebelum sampai Ratu Balqis ni, sampailah istana dekat situ, biar dia jadi pelik, nak tunjuk kehebatan kuasa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka disitulah satu jin yang dinamakan Afrit, tu minal ifrit, iaitu minal jin wal ifrit, iaitu daripada ifrit. Jin tu namanya ifrit. Jin ifrit ni yang paling power sekali tuan-tuan. Jin yang biasa jaga dekat laut tu ifrit lah, jenama ifrit tu, ataupun yang jaga, yang berada di udara ataupun yang berada di rumah-rumah kosong, itu ifrit. Maknanya dia power sikit lah. Dia tak macam jin-jin biasa lah. Ini siapa belajar ilmu jin tahu lah, saya tak tahu. Itu pun cikgu saya cakap, kalau cikgu saya tipu balik lah, gitu je. Tapi tak payahlah faham sangat pasal jin tu. Jadi Ifrit ni dia kata, wahai Nabi Allah, aku boleh pindahkan istana Balqis tu, kamu duduk sampai. Itulah setangkas-tangkasnya malaikat jin. Kehebatan jin tu, itulah paling hebat sekali. Maka disitulah bangunnya seorang wali Allah, seorang lelaki yang kuat agamanya, iaitu Asib bin Barhaya. Dia pun bagi tahu, wahai Nabi Allah, aku boleh pindahkan istana Balqis ni jauh lebih cepat daripada apa yang Ifrit ni boleh buat. Iaitulah kau pejam, kelip mata je, sekelip mata je, sampailah istana Balqis. Maknanya pertarungan antara manusia dan jin, manusia itu lebih kuat daripada jin. Ini. Tapi hari ini ramai orang yang suka berkawan dengan jin, ataupun bergantung pada jin. Ada lagi saya jumpa klien-klien saya kat pejabat tu yang pakai susuk lah. Tujuannya tak apa, biar jin tak dalam badan dia, dia jadi orang jadi gerun dengan dia, jadi takut dengan dia. Ada juga ada yang pakai hikmat jin tadi tu untuk jadikan diri tu sentiasa cantik, jadi hamba khadam kepada jin. Ini ada masih lagi berlaku dalam masyarakat. Ini yang datang, klien-klien saya datang pada saya yang dia buat pengakuan. Itulah yang dia mengaku. Jadi itu yang dinamakan karamah tu, yang Asib bin Barhaya itu namanya karamah. Yang kalau kelebihan-kelebihan itu datang daripada orang yang jahat, orang kafir contohnya itu, maka itu namanya apa, istidraj, sebagai tanda Allah Ta'ala menghina orang itu. Sebab apa? Kalau tunjuk power dia tu, biasanya orang yang tak beriman ni dia akan jadi bangga. Kena tikam tak tembus. Tujuannya tak apa ditunjukkan orang tu, tujuannya nak tunjuk yang dia tu kuat berbanding orang lain. Itu nama istidraj. Ataupun diberikan kekayaan banyak sangat duitnya tu, maka dengan duit tu dia menyebabkan dia jadi sombong dan nak semua orang tunduk dengan dia, jadi macam Firaun tu, ataupun jadi macam Qarun itu. Maka itu namanya istidraj. Dia tidak mendatangkan keuntungan pada manusia itu. Apabila dia mati, dia akan dicampakkan dalam neraka Allah SWT. Jadi jangan sampai harta yang kita miliki itu menjadi istidraj. Sebab tu Rasulullah SAW yang kita pelajari sirahnya ini,
Disebutkan adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia ni tak kaya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kaya sebenarnya. Kalau nak kira harta rampasan perang yang tidak melibatkan pertarungan, maksudnya apa? Ada nak pergi perang tetapi tak jadi berperang. Contohnya peperangan Bani Asad daripada utara Madinah sana tu. Peperangan Zatul Riqaq yang sepatutnya berlaku di utara Madinah, suku Ghatafan, Bani Sa'labah dan juga Bani Sa'labah dan juga Bani apa saya lupa ni, Bani kat sini pula lupa, daripada suku Ghatafan sana. Tak berperang pun, jadi dia meninggalkan harta-harta yang ditinggalkan tu halal, boleh diambil. Itu namanya al-fai, iaitu harta rampasan perang yang bukan disebabkan pertarungan. Bukan gitu, bukan disebabkan pertarungan. Gaduh suami isteri, suami baling handphone dekat kita pun dapat tangkap. Sekarang ni jadi hak milik saya, tak boleh itu. Itu bukan, tak berlaku pertarungan. Kalau dia berlaku pertarungan, maka itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Diambil dan dibagikan. Persen untuk tentera Islam tu lebih sikit, saya lebih kurang dalam 50% ataupun 40%. Tapi kalau tak berlaku peperangan tetapi harta rampasan perang itu dapat diambil, itu namanya al-fai. Tentera dapat 20%, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat 80%. Wish, kalau macam tu tak adalah, Nabi tu banyak dapat tu 80%. 80% itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ambil pun daripada 80% tu. Jadi digunakan untuk apa? 80% itulah yang digunakan untuk menyara anak-anak yatim dekat Madinah. 80% itulah yang diambil untuk menyara ibu-ibu tunggal yang tidak ada pembelaan, dan itulah yang digunakan untuk membantu fakir-fakir miskin. Jadi disebutkan oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kaya. Ramai orang bagi hadiah pada dia daripada hadiah-hadiah yang hebat-hebat. Bukan hadiah biasa-biasanya. Dia tak ada hadiah setakat gelang apa tadi, pulut dakap, tak. Dia tak bagi yang tu. Dia bagi jauh lebih mahal, nak persembahkan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tidak pernah menyimpan harta lebih daripada 1 hari. Maknanya harta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tu sekadar untuk keperluan dia, lebihnya Nabi SAW akan bagi pada orang. Sekurang-kurangnya digunakan untuk membantu fakir miskin ataupun membeli makanan bagi orang-orang yang kelaparan, seperti orang-orang yang termasuk di kalangan suku yang tinggal di Masjid Nabawi itu, Masjid Nabawi yang belajar itu, yang orang kata gelandangan tu, Nabi SAW akan belanjakan. Malah kalau ada orang hantar makanan jumpa Nabi SAW dan Nabi SAW dah makan pada ketika itu, Nabi tak ambil makanan tersebut. Dia hantar rumah, kita dah makan hari ni, jadi makanan yang sampai kat rumah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, terima kasih kerana ingat kamu kepada aku, tapi minta maaf aku dah makan. Jadi makanan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu hantar makanan ini kepada umul yatama, iaitu orang-orang yang menjaga anak yatim. Maka sahabat ni berbesar hatilah bagi ke rumah anak yatim. Kerana apa? Itu adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia banyak berlapar berbanding dengan kenyang. Dia punya lapar dia 3 hari. Sebab tu 3 hari puasa 1 hari, 3 hari puasa 1 hari, begitu. Nabi tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Yang kita tak 1 hari kenyang 3 kali paling kurang. Yang itu kita. Nabi SAW dia tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Yang kita 3 hari sekali kenyang. Begitulah. Yang itu kita, bukan kita lah, saya lah. Jadi gitulah tuan-tuan. Jadi di situ kita lihat kelebihan apa yang disebutkan. Kalau kata karomah tu apa, kalau kata mukjizat tu apa, irhas tu apa, tetapi yang disebutkan peristiwa-peristiwa pelik berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW dan pada hari kelahiran Nabi SAW. Kita tahu istana Parsi sana patah, runtuh, tiangnya patah semua. Api Majusi yang dijaga berpuluh tahun tu, memang ada orang yang tukang jaga api tu tadi. Kan dia orang sembah api orang Majusi ni. Jadi dia ada jawatan kuasa khas untuk menjaga api ni biar jangan padam. Begitu. Sebab tu kalau kita tengok orang sukan Olimpik tu, dia orang kata apinya tu tak padam. Ya itu, dia tambah gas sampai jangan padam sebenarnya itu. Tu yang bawa obor tu sebenarnya mengambil prinsip apa, Majusi itu, kerana mereka mendewa-dewakan api ataupun matahari, Majusi ni tuan-tuan. Jadi api Majusi yang dijaga oleh orang Majusi, pembesar-pembesar Majusi pada ketika itu pun padam apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ramailah di kalangan pendeta-pendeta, tukang-tukang tilik pada ketika itu,
merasa tak sedap hati, dan dia kata bahawa ini adalah tandanya satu perkara yang tak elok akan berlaku pada agama mereka. Makanya disebutkan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya membawa satu syiar ataupun satu ajaran yang akan dapat menyelamatkan penduduk dunia. Siapa yang ikut, siapa yang tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuklah di kalangan orang-orang yang rugi, yang akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ni sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu tidaklah kau diutuskan wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada sekalian alam. Kenapa disebut rahmat kepada sekalian alam? Tuan-tuan tahu tak? Sebab Nabi SAW pernah cakap, kita ni masuk syurga ni bukan kerana amal ibadah kita semata-mata. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Kita ni yang sibuk buat ibadah, baca Quran, solat dan seumpamanya, itu pun Nabi SAW kata kita ni masuk syurga bukan kerana amalan ibadah kita semata-mata. Lalu sahabat Nabi SAW tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah kamu pun sama juga ya Rasulullah, tak masuk syurga dengan amal ibadah kamu semata-mata? Apa jawapan Nabi? Nabi kata na'am, ya, illa ayataghammanani Allahu rahmah, kecualilah Allah melimpahkan rahmatnya ke atas diriku. Maknanya kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Seutama-utama rahmat yang Allah Ta'ala turunkan ialah apa? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa jadi umat Nabi diberi keistimewaan, siapa yang ikut ajaran Nabi akan diberi keistimewaan. Semua yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan baik. Kita duduk ikut cara Nabi dapat pahala, kita solat ikut cara Nabi dapat pahala, kita tolong orang kerana ikut Nabi dapat pahala, kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kelebihan. Orang yang pertama masuk dalam syurga adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap orang yang sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Qauma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut apa? Tidak beriman bagi seorang itu apabila ia tidak menjadikan aku orang yang paling dia sayang lebih daripada mak bapak dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada sekalian manusia. Maka siapa yang menjadikan Rasulullah itu sebagai keutamaan dalam hidup dia, maka sempurnalah iman dia. Tapi siapa yang tak menjadikan Nabi itu sebagai orang yang paling dicintai, Nabi kata la yu'minu, tidak beriman orang itu, tidak sempurna iman itu. Jadi kita nak hidup ini nak dikaitkan sangat-sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab itulah kita akan mendapat rahmat Allah yang akhirnya kita masuk dalam syurga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah rahmat Allah Ta'ala yang lain, ada rahmat lain. Kita memberi makan seekor, minum seekor, kita memberi makan kucing pun kita dapat rahmat Allah. Kita menolong orang pun dapat rahmat Allah. Kita bagi anjing yang sedang kehausan dengan menggunakan kasut, ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan kasutnya untuk memberi minum seekor anjing kehausan pun kita akan dapat rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah itulah kita masuk syurga. Yang itu tujuannya. Jadi kenapa nak cinta Nabi? Nak sempurna iman, nak masuk syurga. Kenapa kita buat kebaikan? Nak dapat rahmat Allah, nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab kebaikan yang kita buat atas muka bumi ini, mudah-mudahan kalau Nabi tanya kepada kita, kalau Nabi tanya kepada kita, apa bukti kamu umat aku? Maka kita kata, ya Rasulullah, ketika hidup atas muka bumi ini aku solat berjemaah, kerana engkau juga merupakan, kerana engkau ketika hidup suka solat berjemaah, tidak pernah meninggalkan solat jemaah. Jadi kami solat berjemaah ini kerana kami cinta pada engkau ya Rasulullah, kami ikut sunnah engkau ya Rasulullah, kerana kami tak ada cara lain untuk menunjukkan kecintaan, kekasih kami kepada engkau ya Rasulullah. Maka yang boleh aku buat ialah solat berjemaah setiap hari. Dengan sebab itu Nabi akan kata, ummati, kamu adalah umatku. Layak masuk syurga? Jawapannya layaklah masuk syurga. Layaklah kita masuk syurga. Dengan sebab itu tuan-tuan. Jadi kecintaan kepada Nabi SAW itulah yang akhirnya kita nak kenal Nabi itu sungguh-sungguh. Kenal stop. Sebab tu kita belajar sirah. Sebab sirah Nabi ini adalah cerita perjalanan hidup Nabi SAW. Daripada mula lahir sampailah wafatnya Rasulullah SAW. Itu yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tujuannya untuk apa? Kita cerita kelebihan-kelebihan Nabi, kita cerita sunah-sunah Nabi, kita cerita tentang selawat atas Nabi, kita cerita tentang kelebihan Rasulullah, maka akan menyebabkan kita jadi sangat cinta dan rapat kepada Nabi SAW. Ini orang sambut-sambut maulid Nabi ni sebab nak cinta pada Nabi SAW. Jadi yang lepas kita dah cerita dah, sampai peringkat Nabi SAW ini peristiwa-peristiwa sebelum peristiwa yang berlaku sebelum dan juga semasa kelahiran Nabi SAW.
Jadi pendekkan cerita lagi, sebab jumpa sebulan sekali. Ini pun nasib baik hari ni sepatutnya saya pergi khusus, rupanya ditangguhkan. Bila ditangguhkan dapatlah datang. Tu bukan ustaz apa tak boleh nak cakap sangat. Kalau ada lah. Kita begitulah. Ni pun tak sempat tukar baju kerja datang sini. Tu yang nampak pelik kan. Ustaz ni tak ustaz kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila Nabi SAW tu dilahirkan, maka kita tahu peristiwa-peristiwa yang berlaku lah. Antaranya di kalangan orang-orang Arab pada ketika itu ialah untuk mencari ibu susuan kepada anak-anak mereka. Jadi ibu Nabi SAW pun dikhabarkan mengikut sebahagian pendapat, bukan majoriti ulama, mengikut sebagai pendapat bahawa ibunya itu tidak mampu untuk menyusukan dengan secukupnya. Maksudnya mungkin susunya tu kurang dan seumpamanya. Tetapi akhirnya kita tahu apabila orang-orang Mekah pada ketika itu dia mencari ibu susuan. Ibu susuan datang daripada mana? Dari perkampungan-perkampungan. Kerana apa? Dia daripada kampung-kampung ini dia nak membentuk jiwa anak-anak bandar ni, dia hantar ke kampung tu jangan apa? Untuk membina jati diri anak ni, biar anak ni jadi kuat, belajar hidup kampung. Sekarang tengok anak-anak bandar ni tuan-tuan, ya Allah, kalau dia ajak perang rasa tak ada seorang pun sanggup pergi perang. Dia main perang dalam game tu, itu yang dia main tu tuan-tuan. Itu jiwa tak cekal, jiwa tak cekal. Nampak lipas dia, laki ni nampak lipas melompat dia, lipas melompat. Itu belum cerita mak dia tu, nampak tikus melompat. Lah melompat tu dia pijak tikus tu, trauma dia setahun. Tak nak pergi dapur lagi dah. Sebab apa? Takut pijak tikus lagi. Yang itu tuan-tuan, ni berlaku. Tak tahulah, dia bukan dekat Sentosa ni, kat tempat lain. Kat tempat lain tu. Nampak lipas takut, nampak cicak takut. Nah, macam mana jiwa? Kalau budak-budak kampung kan, setakat lipas tangkap buat umpan, mancingkan sepat ikan puyuh, digunakan tu lipas tu. Gali-gali cacing, dia punya cerita bawa cacing tu sampai bawa masuk dalam botol ni, boleh cerita kat kawan-kawan dia, nak pegang geli-geli cerita gitu. Kita dulu time-time kat kampung dulu, cacing buat umpan. Tak percaya, tengoklah, bagilah cucu-cucu kita yang memang bela kat bandar tuan-tuan. Cuba saya bagi dia, bagi dia lipas, bagi dia cicak, bagi dia cacing, tengok reaksi dia macam mana. Kadang-kadang dia tengok cacing tu macam kita nampak ular kobra tu. Cacing je pun. Ini tuan-tuan. Sebab tu dah banyak di kalangan orang Arab dulu yang duduk di bandar lah, maknanya di Mekah pada ketika itu, dia hantar kepada ibu-ibu susuan yang datang dari kampung. Orang dari kampung tu, dia punya makanan yang semula jadi, dia tak ada campur-campur dah, senang cakap itulah. Maknanya dia susu dia banyak, dia ada petua-petua orang kampung dulu. Sekarang orang bersalin pun dah tak ada, nak pakai bengkong lagi dah. Baby-baby yang baru lahir dah tak ada dah, dibarut-barut lagi tak ada dah, cerita begitu. Dia kata budak sekarang ni ustaz, bila lahir dia nak aircon, cerita begitu. Dah macam mana? Panas sikit je dah tak tahan, dah mengeluh dan seumpamanya. Ni cerita. Sebab orang kampung ni dia petua dia banyak. Ini tak boleh makan, ni tak boleh makan. Tujuannya untuk apa? Supaya jiwanya tu diajar untuk bersabar, untuk tenang, tak boleh gopoh, tak boleh ngada-ngada, cerita gitu. Ini. Sebab tu orang perempuan dulu-dulu dia kadang tak kisah je nak beranak 10 ke 15 ke 12 Zaman sekarang ada lagi tak jumpa tuan-tuan. Sebab jiwanya dah tak berapa cekal macam orang dulu-dulu. Dah tak berapa cekal lah. Baru lahir sekali dia, cukup lah bang, saya dah tak nak lagi. Habis macam mana nak menyahut seruan Nabi SAW, aku bangga dengan umatku yang ramai kalau tak nak beranak? Macam tu pula. Habis macam mana ustaz? Nabi SAW kata, siapa yang mengandung beranak, pahala dia macam mati syahid. Pahala macam mati syahid, bukan mati syahid. Kalau mati syahid, dia kapan tanam itu saja. Kalau pahala mati syahid, dia mati dapat pahala macam orang mati syahid, tapi jenazahnya tetap dimandi, dikapan, ditanam, disolatkan, ditanam, cerita begitu. Jadi yang mati dapat pahala syahid tu ramai. Antaranya orang perempuan mengandung beranak, cerita gitu. Setiap kali mengandung, bang saya mengandung bang, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dapat pahala syahid, dapat pahala syahid. Kalau 10 kali beranak, maknanya 10 pahala syahid dia dapat. Orang lelaki pergi perang, mati sekali saja kalau dia mati. Itu pun kalau mati, pahala mati syahid dia sekali saja. Orang perempuan pahala mati syahid 10 kali kalau dia beranak mengandung tu.
Itu pun ada datang ke pejabat saya, setiap kali mengandung marah suami, setiap kali mengandung marah suami. Saya pun pening kepala 2 kali dah. Orang ni dulu datang daripada Pontian, kat Pontian saya jumpa orang sama. Bila saya pindah ke Johor Bahru, dia ngandung lagi. Dia marah lebih lelaki dia sebab apa? Sebab ngandung. Dah saya pun pening kan. Ngandung tiba-tiba ke apa saya cakap. Cerita. Saya pun cakap dengan dia, puan, orang mengandung beranak ni Allah Ta'ala nak muliakan orang perempuan. Redha suami pada diri dia, solat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal. Nabi kata apa? Masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak. Masuklah. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki perut besar juga, tapi bukannya mengandung. Tak dapat pahala tu tuan-tuan. Tak ada orang dia masuklah mana-mana pintu syurga yang kita nak, tak ada. Pegang perut masing-masing tuan-tuan, masuk perut saya ni, tak ada. Orang perempuan ada. Sebab dia dapat pahala syahid. Dapat pahala syahid. Pahala lagi, pahala syahid orang yang mati ketika menuntut ilmu. Itu kita menuntut ilmu mati, maka dapat pahala syahid. Tapi dia bukan mati syahid, dia dapat pahala syahid. Lagi orang yang mati dalam keadaan terbakar, yang baru ni yang berlaku dekat Sedenak tu, sedih begitu. Sebenarnya itu adalah orang yang apabila mati dalam keadaan terbakar, ulama kata apa, dia pun dapat pahala syahid. Orang yang mati lemas, baru ni dalam radio Aikim saya pun pertama kali dengar. Dia kata ada ulama menyatakan kalau mati kena patuk ular pun boleh dianggap sebagai mati syahid. Iaitu Allahu alam lah. Tapi saya biasa dengar mati dalam keadaan terbakar, mati sakit perut, mati dalam keadaan lemas, mati dalam keadaan belajar, mati dalam keadaan melahirkan, ataupun bukan tak melahirkan pun dia dapat pahala syahid juga. Ceritanya begitu tuan-tuan. Jadi dapat pahala syahid jadi gitu. Jadi ini yang disebutkan kenapa anak-anak orang Arab dulu diajak diletakkan di kampung supaya dibina jati diri. Malah disebut oleh para ulama sirah. Dia kata apa? Kat kampung-kampung orang Arab ni, mereka ni antara perkara yang dijaga, termasuk orang Arab Badui sekalipun. Tapi yang cerita ni bukan dia orang Arab Badui. Nabi SAW dijaga oleh Halimatus Sa'diyah ni bukan Arab Badui. Dia bukan Arab dusun macam orang asli tu, bukan. Dia dah ada perkampungan. Dia ada perkampungan. Perkampungan tu Bani Sa'dah, perkampungan Bani Sa'dah, sebab tu dinamakan Halimatus Sa'diyah. Nama ibu susuannya itu adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi pada ketika itu rupa-rupanya disebut oleh para ulama, rupa-rupanya kenapa anak-anak orang Arab di bandar tu banyak dihantar kampung dan diberikan kepada ibu susuan, kerana environment, suasana hidup di kampung itu penuh dengan sopan santun. Rupa-rupanya nak belajar gaya bahasa yang memang bagus, gaya bahasa Arab yang ikut buku lah saya cakap itu, yang ada kesenian, belajar pada orang kampung. Betul. Kalau dulu nak belajar adab-adab ni sampai sekarang ni boleh jumpa lagi kat kampung-kampung. Yang jalan depan orang tua tundukkan badan dia, tundukkan kepala dia. Kalau nak bercakap dengan orang tua tengah berbual, mak bapak dia ni, anak ni tak boleh menyampuk. Sekarang tak ada. Cubalah pakcik-pakciknya datang duduk situ, anaknya mencelah. Dan bila mencelah ni ceritanya jauh lebih hebat daripada cerita mak bapak dia ni dengan pakcik dia ni. Tak. Zaman Nabi SAW dulu, Sayyidina Umar ada anak namanya Abdullah bin Umar. Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, hebat tak? Hebat. Sayyidina Umar, hebat tak? Hebat. Sayyidina Osman, hebat tak? Sayyidina Osman pun hebat. Sayyidina Ali, hebat? Hebat. Dekat situ ada anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Hebat tak? Hebat juga. Jadi Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata, Nabi buat teka-teki. Tahu tak kamu, ada satu pohon yang mana pohon tersebut itu sifatnya macam orang beriman. Dia sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Sentiasa memberi manfaat. Maknanya apa? Sentiasa berbuah. Nabi soal sahabat-sahabat Nabi ni, minta dijawab. Tapi semua sahabat Nabi ni tak jawab. Semua tak jawab. Sayyidina Abu Bakar tak jawab, Sayyidina Umar tak jawab, Sayyidina Utsman tak jawab, sahabat-sahabat Nabi lain tak jawab. Ini sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni. Abdullah bin Umar ni pun tak jawab juga. Lepas itu Nabi SAW kata, kalau kamu nak tahu pokok yang sama sifatnya macam orang beriman yang sentiasa berbuah ataupun memberi manfaat, iaitulah pohon kurma. Disebut begitu. Itu teka-teki Nabi SAW buat dengan para sahabat. Jadi lepas pertemuan tersebut, Sayyidina Umar dengan anak dia pun jalan balik berdua. Ketika jalan balik ni, Sayyidina Umar ditanya kepada anak dia, wahai Abdullah, kamu sebenarnya ketika Nabi soal tadi, kamu tahu tak jawapan dia? Dia tanya pada anak dia. Sebab Abdullah bin Umar ni orang yang hebat.
Maka Abdullah bin Umar kata, wahai ayahku, sebenarnya aku tahu jawapan dia apa. Jawapannya pokok kurma tu aku tahu. Lah, Sayyidina Umar kata, kenapa kamu tak cakap dengan Rasulullah tadi? Yang kamu tahu. Jawapan dia apa? Maka apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar, dia kata, wahai ayahku, aku malu sebab kat situ ada Sayyidina Abu Bakar, kat situ ada engkau ya wahai ayahku, kat situ ada Sayyidina Uthman. Semua ni sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat. Takkanlah dia nak bagi jawapan walaupun dia tahu jawapan dia, tapi dengan rasa rendah diri. Tengok sopan santunnya ni, dia tak nak pun menyebabkan nanti seolah-olah dia macam nampak lebih pandai daripada orang lain. Hebat ni. Zaman sekarang dah susah nak kita jumpa. Duduklah kat mana kedai kopi nyemang-nyemang kawan-kawan kita, kita cerita nak meninggi je. Cerita pasal kereta aku gini, tukar sport rim. Kita cerita pasal motor, cerita gini. Cerita pasal masak karipap. Aku kalau masak karipap aku letak ni, aku letak ni. Tak nak ngalah dua-dua tu. Engkau kalau nak masak karipap sedap, engkau masuk dalam oven, kau jangan goreng. Lah gitu pula cerita. Yang itu banyak dalam masyarakat kita. Tapi yang nak jumpa orang yang dia pandai masak karipap, tapi dia diam, dia bagi laluan pada orang lain cerita tentang karipap dia. Ya Allah, sedapnya karipap ni, aku dah terbayang lah kau masak macam tu, ya hebatnya. Padahal karipap kita ni lagi hebat. Tapi nak tunjukkan rendah diri yang karipap orang ni jauh lebih hebat daripada dia, tu susah nak jumpa. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adab ataupun kesantunan hidup dalam masyarakat luar bandar tu yang penuh dengan kesusahan, sabar dia tu kuat. Sabar dia kuat. Kalau di bandar ni, dia terdedah kepada kemewahan. Biasanya begitulah. Kalau di kampung tu, kalau setakat ada itu je lah. Kalau ada telur, telur lah. Makan nasi dengan telur pun jadilah. Tak pernah merungut pun sejak dari kecil dulu. Cuba sekarang kita tengok cucu kita ke, anak kita ke, balik rumah, makanannya cuma telur dengan nasi putih saja, tak kicap. Itu dulu makanan sedap sungguh dulu masa kecil-kecil, tuan-tuan. Ibu-ibu dengan ayah-ayah dulu lagi lah. Tak jumpa katnya telur. Yang itu. Rasa macam seronok sangat makan. Bawa bontrat pula. Bawa bekal tu. Ambil daun pisang. Dulu ada tasuk khabar tu. Letak nasi, lepas tu letak telur goreng, tuang kicap, dibungkus. Tak sabar nak tunggu waktu rehat tu. Sebab apa? Nak makan dekat tepi kaki 5 sekolah tu. Nak makan ramai-ramai kat situ, nak makan tu. Padahal lauk engkau sama, lauk aku sama, lauk kawan kita semua sama je. Nasi dengan kicap. Hidup tak? Hidup. Rasa seronok tak? Seronok. Rasa nak tunggu tak waktu rehat? Rasa nak tunggu sungguh waktu rehat tu. Sekarang nak makan, tanya, hari ni makan apa? Nasi lemak. Tak nak dia. Tengoklah dia order food panda ke, order grab food tu, apa benda yang dia order je tu. Pizza tu yang ada boba-boba tu, yang ada biji-biji ketul-ketul tu. Dia tak kalah dia. Padahal teh ais yang dekat rumah tu sama je dengan teh ais dekat T-Life tu. T-Life tu 12-13 ringgit tu. Beli air teh ais yang dekat kedai tu bawa 2 ringgit, kedai mamak 2 ringgit lebih 3 ringgit je. Itu buat sendiri 50 sen tak sampai. Dia nak beli juga yang ada branded, padahal rasanya lagi sedap yang kita buat sendiri. Itu beza. Orang yang biasa hidup susah, dia tak merungut. Balik rumah ada makanan, tahu ya itulah makanan dia hari itu. Jiwanya dididik. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datuk tak kaya? Kaya. Siti Aminah kaya tak? Kaya. Keturunan semua kaya. Pakcik-pakcik Nabi kaya tak? Kaya. Kecuali Abu Talib. Kaya. Kalau nak dikira boleh supply duit lah dekat Bani Sa'dah. Ni duit ni aku bagi kau, duit yuran ni dengan masuk sekali. Duit makan dia ni aku nak kau bagi makan yang special. Tapi Nabi dididik hidup sama dengan masyarakat di penggabungan Bani Sa'dah. Ini antara tujuan orang Arab dulu menghantar anak-anak mereka. Dan disebutkan, kita tahu antara perkara peliknya yang disebut di dalam kitab Barzanji itu, macam mana susu Halimatus Sa'diyah tu walaupun tak banyak pada awalnya, apabila Nabi menyusu maka susunya jadi banyak. Ada pendapat menyatakan dia punya sebelah ni tak ada, buat ada sebelah tak ada untuk nak bagi minum, tapi apabila ditempelkan pada wajah Nabi sampai dia boleh keluar susunya begitu. Ini antara yang disebut sebagai irhas, iaitu kelebihan yang berlaku pada sejak zaman Nabi SAW belum dilantik menjadi Nabi. Begitu. Jadi dihantar ke perkampungan-perkampungan ini untuk dididik. Sebab tu bila ada anak-anak kadang-kadang kat kampung-kampung, cucu-cucu tu hantar bawa balik kampung, tinggalkan. Tapi jangan nyusahkan mak bapak. Itulah biasanya nyusahkan nenek pun dengan atuk dia pun layan aja. Cuba kalau cucunya seorang, 2 orang saja boleh lah. Kalau dah 10 cucunya, dah 15 cucunya, sanggup nak jaga lagi? Ya tak.
Engkau ni kecil-kecil dah nyusahkan aku, besar pun kau nyusahkan aku, dah kahwin nyusahkan aku, semua anak kau nak hantar ke rumah aku. Kau buat anak suka-suka, anak 10 hantar semua ke rumah nenek dia, tak pening pada kita. Kalau cucu pertama, cucu kedua boleh lagi jaga, suka-suka lah, happy-happy, rindu-rindu lah kalau dah balik tu. Bila kau nak datang rumah mak, bila nak datang rumah mak, cuba kalau dah 20 cucunya, cuba fikir. Tak larat dah Ustaz, saya nak melayan Ustaz, nak sembahyang pun tak boleh, bising sana panjat sini. Itu kan ceritanya kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, umur sampai 2 tahun dijaga, pernah dibawa balik pergi kepada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sekejap je. Dia bukan duduk lama kat kampung dekat Mekah tu, dibawa balik semula ke perkampungan Bani Sa'dah. Sebab apa? Masa tu Mekah dilanda wabak, maka maka Nabi dibawa balik semula. Disusukan sampai 2 tahun, dibesarkan, dan Nabi SAW berkawan dengan kawan-kawan dia dekat perkampungan Bani Sa'dah tu. Harmoni lah, bahasa dan budi bicara sangat bagus dilatih pada ketika itu. Sampailah umur Nabi SAW tu menjangkau 4 tahun. 4 tahun. Maka berlaku peristiwa disebut sebagai Syaqqus Sadar. Syaqqus Sadar tu maksudnya apa? Pembedahan dadanya. Dibedah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Peristiwa tersebut disaksikan oleh anak-anak kecil pada ketika itu. Dibedah tu betul tak? Betul. Majoriti ulama sirah menyatakan memang berlaku pembedahan tu pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. 4 tahun. Jadi bila budak-budak ni cerita pada Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah tak sedap. Dia sayang sangat Nabi SAW, dan Nabi ni adalah amanah daripada mak Nabi SAW, Siti Aminah. Dia jadi macam tak sedap sangat ni. Kenapa dia cerita tentang ada orang bedah dada apa semua kan? Dan Nabi SAW bercakap perkara yang sama. Jadi Halimatus Sa'diyah ni dia takut. Kot-kot lah, kalau lah dia diapa-apakan, maka dia pun cepat-cepat kumpul barang, dia pun pergi ke Mekah, serahlah Nabi SAW kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi kepada Siti Aminah. Saya merujuk apa yang disebut oleh Syekh Syed Ramadan Al-Buti, dah meninggal lah, rahimallahu ta'ala anhu. Satu lagi ulama, Dr. Yusuf Qardawi bulan lepas. Kita dah tak ada sangat dah ulama-ulama besar, semua dah meninggal lah. Itu Syekh Ramadan Al-Buti, banyak kitab dia yang saya belajar pun dengan kitab itulah, di universiti pun kita guna kitab tu, sirah tu. Syekh Ramadan Al-Buti dia kata apa? Dia kata kejadian membelah dada tu, dia adalah sebagai salah satu indikator ataupun kayu pengukur untuk mempersiapkan Rasulullah SAW itu sebagai Nabi. Maknanya apa? Dibersihkan hatinya, bukannya dibedah betul-betul dibasuh apa, bukan begitu, tapi kita jangan bayangkan macam itulah. Dikeluarkan, maknanya dibersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini supaya hati Nabi sentiasa terpelihara. Dan disebutkan juga dia merupakan bukti Allah SWT memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempersiapkannya dengan tugas kenabian, untuk menguatkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dibela oleh mak dia selama 2 tahun lebih kurang begitu, kemudian Siti Aminah pun wafat, meninggal dunia. Kemudian dijaga oleh Datuk Nabi SAW dengan penuh kasih sayang. Pada zaman Datuk Nabi SAW menjaga Nabi pun, Nabi SAW telah dimuliakan oleh orang Mekah pada ketika itu kerana dia punya title sebagai cucu kepada Abdul Muttalib. Malah Abdul Muttalib juga memuliakan Rasulullah SAW secara tak langsung. Kan bila Nabi satu kursi ni, kursi singgasana yang disediakan untuk pemimpin Mekah, iaitu Abdul Muttalib. Jadi bila Abdul Muttalib dia turun, Nabi SAW panjat duduk kat kursi ni. Maka pakcik-pakcik Nabi ni rasa macam jangan duduk, itu atuk punya. Sebab atuk dia pembesar Mekah. Sebab pahaman orang Mekah, kalau duduk dekat tempat itu, dia adalah orang yang termulia. Maknanya apa? Secara tak langsung, Datuk Nabi kata apa dah, biar. Punyalah sayang Nabi SAW, maka lamalah Nabi duduk kat situ. Makanya apa? Orang Arab anggap orang yang duduk kat situ mulia, maka sampai sudah Nabi SAW telah dididik jiwanya itu menjadi orang yang mulia, dipandang tinggi. Begitu. Kemudian disebutkan bahawa wafatnya Abdul Muttalib pula pada usia 8 tahun 2 bulan dan 10 hari. Ini saya dapat rekod oleh ahli sejarah, 8 tahun 2 bulan 10 hari Datuk dia meninggal pula. Biasa kita tahu 8 tahun dia. Yang ini cerita 8 tahun 2 bulan 10 hari datuknya wafat. Kemudian pergilah kepada pakcik Nabi SAW namanya Abu Talib.
Kenapa Abu Talib yang dipilih, sedangkan masa lahir dulu Abu Lahab punyalah sayang sangat kepada Rasulullah SAW, sampai buat kenduri, sembelih unta, bebaskan hambanya kerana suka sangat dengan kelahiran Nabi SAW. Malah Rasulullah SAW dia punya sayang, disayangi sangat-sangat oleh Abu Talib ni, sampai Abu Talib kahwinkan anak Nabi SAW dengan anak Abu Lahab. Utbah dan Utaibah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tu anak Nabi dinikahkan. Tapi bila Nabi SAW kata, aku diutuskan oleh Allah sebagai Rasul dan memerintahkan dan mengajak kamu semua di kalangan ahli keluarga, termasuklah pakcik dia Abu Lahab tadi tu, masuk Islam atau beriman pada Allah. Abu Lahab jadi marah sangat pada Rasulullah SAW, balik rumah hasut anak dia Utbah dan Utaibah tadi tu untuk ceraikan anak Rasulullah SAW. Utaibah ke Utbah yang datang jumpa Nabi SAW, tarik anak dia ni, anak Rasulullah ni, Ruqayyah atau Ummul Kulsum tu, dibawa pada Nabi SAW. Kemudian dia tendang perut Nabi SAW. Nabi jatuh. Ni menantu dia tendang ni. Kau ajar sungguh lah. Nak pulangkan anak tu. Yang Utaibah tak saya yang agak sopan sikit, pulangkan. Walaupun dia sangat baik, tetapi Utbah ni dia punya perangai macam bapak dia. Salah seorang lah, Utbah atau Utaibah. Dia lebih kurang nama dia begitu. Utbah ni yang besar, Utaibah ni yang kecil. Tak saya yang kecil ni yang agak sopan sikit. Maka pada ketika dia tendang, Nabi SAW kata apa? Kau akan dibinasakan oleh singa daripada singa-singa Allah. Cerita gitu. Jadi bila Nabi sebut begitu, pakcik Nabi dan orang Mekah sebenarnya sangat takut apa yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW. Sebab Nabi tak pernah menipu. Ini yang disebut sebagai Al-Amin tu. Nabi tak pernah menipu. Bila kata kamu akan dibaham ataupun dibinasakan oleh salah satu daripada singa-singa Allah, maka Abu Lahab pun dah jadi takut dah. Anak dia ni harus jugalah kena makan dengan singa. Betul. Dalam peristiwa pergi berdagang, kemah termasuklah kemah anak Abu Lahab yang nama Utbah atau Utaibah tadi tu, dimasuki oleh seekor singa. Sebab pada pasir ni banyak singa, tuan-tuan. Orang Arab dulu dia suka memburu singa. Antara orang yang suka memburu singa ialah Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Hamzah. Sebab tu Sayyidina Hamzah tu dikenali sebagai Asadullah. Dia kalau pergi memburu jarang tak dapat. Hasil buruannya apa? Singa hidup di padang pasir. Dia makan singa tu. Itu. Jadi singa ni masuk dekat dalam kemah Utbah atau Utaibah tadi, akhirnya dia membaham, mati dia pada ketika itu, anak Abu Lahab tu. Ini kualat lah orang Jawa cakap ni. Kualat lah cerita dia tu. Kau tendang perut Nabi, maka Nabi SAW sebut begitu, jadilah pada Utbah atau Utaibah yang jahat tadi, anak Abu Lahab tadi tu. Salah seorangnya baik, Utbah atau Utaibah, saya lupa. Jadi tak apalah nak cerita macam tu. Sayang Abu Lahab. Tapi kenapa Abu Lahab tadi tidak diberikan tanggungjawab untuk memelihara Rasulullah? Ini Abu Lahab ni jadi macam terasa hati tau dengan datuk Nabi SAW yang dah meninggal tu. Malah dia terasa hati dengan Abu Talib. Sayang sangat dengan Rasulullah. Kenapa hak jagaan ni diberi kepada Abu Talib? Rupa-rupanya Abu Talib itu adalah adik-beradik seibu sebapa dengan bapa Nabi SAW yang namanya Abdullah. Habis Abu Lahab adik-beradik juga, tetapi adik-beradik lelaki sebapa, dia bukan seibu. Sayyidina Hamzah pun sebapa, dia bukan seibu. Yang seibu sebapa siapa? Bapa Nabi Abdullah dengan Abu Talib. Jadi waris yang paling layak untuk menjaga Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat hubungannya dengan Rasulullah, iaitu pakcik Nabi kerana yang namanya Abu Talib, dia adalah seibu sebapa. Itu diwasiatkan oleh datuk Nabi SAW yang namanya Saibah ataupun Abdul Muttalib tadi. Dia kata sebelum mati, hak jagaan Muhammad ini aku serah kepada Abu Talib. Abu Lahab jadi macam terasa hati lah, punyalah sayang. Yang kaya Abu Lahab, Abu Talib ni tak kaya. Abu Lahab ni anak dia tak ramai. Abu Talib dia punya anak ramai, 10 orang tak saya. Kemudian miskin, dia orang kaya, dia tak kaya macam pakcik Nabi yang namanya Abu Lahab tadi tu. Jadi dia jagalah dengan penuh kasih sayang, sebab akhlak Abu Talib ni jauh lebih baik daripada akhlak pakcik Nabi yang namanya Abu Lahab. Habis Abu Jahal tu siapa, Ustaz? Abu Jahal bukan pakcik Nabi. Ramai kata Abu Jahal dengan Abu Lahab tu adik-beradik. Tak, Abu Jahal bukan adik-beradik. Keturunan dia tu tak sampai pun pada Nabi SAW. Jadi sayangnya Abu Talib tu kita akan cerita pada siri yang akan datang. Dah habis masa lah. Jadi cukuplah setakat tu, buat-buat halua telinga.
Belum masuk tajuk lagi ni Jadi insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang. Carilah masa-masa lompang sikit untuk kita buat pengisian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, nanti kita cerita tentang kebaikan Abu Talib sampai dia ni selalu apabila dia tahu Nabi SAW menjadi ancaman kepada orang Yahudi, maka Nabi SAW akan dipindah-pindahkan tempat tidur dia setiap malam oleh Abu Talib. Sampailah Nabi agak remaja dan dipindahkan tempat duduk anak Nabi ni, anak Abu Talib tadi dipindah ke tempat Nabi, Nabi dipindah ke tempat lain. Kalau ada orang menyusup masuk, dialah yang kena bunuh tu adalah anak dia, bukan Rasulullah SAW. Punyalah sayang tuan-tuan. Yang sebab itulah orang yang paling ringan hukuman di dalam neraka adalah Abu Talib. Ini adalah hadis-hadis Nabi SAW yang kita akan kupas dalam siri yang akan datang. Jadi minta maaf zahir batin pada semua. Mudah-mudahan ada iktibar yang kita dapat ambil. Jadikanlah diri kita ni antara orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW dan masuklah syurga atas sebab itu. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.